Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan tahu tak? Rupanya Nabi Musa alaihi salam pernah pengsan. Nabi Musa alaihi salam pernah pengsan, terkejut melihat sebuah gunung hancur berkecai kerana kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi pagi ini, dan alhamdulillah pagi ini saya akan teruskan aktiviti ataupun apa yang saya janjikan untuk mengulas setiap juzuk untuk setiap hari Ramadan. Dan alhamdulillah hari ini kita berada pada hari yang ke-9 Ramadan, dan kita akan ulas juzuk 9. Juzuk 9 ni tuan-tuan, sebahagian besarnya adalah surah Al-A'raf, manakala bahagian kedua adalah permulaan surah Al-Anfal. Al-Anfal maksud harta rampasan perang. Dan kalau kita perhatikan surah Al-A'raf, mula pada awalnya ayat yang ke-88 sampailah kepada hujung, hampir hujung 88 sampai kepada ayat yang ke 169. Bayangkan banyak tu, 88 sampai 169 dia kisah para nabi, Nabi Syuaib, Musa, dan sebahagian besar adalah kisah Nabi Musa. Cuma yang boleh kita kongsi ayat 96. Bagaimana pada ayat ini, surah Al-A'raf ayat 96, Allah Ta'ala kata, kalau sekiranya penduduk sebuah negeri beriman bertakwa pada Allah, sudah pasti kami akan buka kepada mereka rezeki yang melimpah-limpah, keberkatan pada langit dan juga bumi. Maksudnya keberkatan daripada langit itu hujan yang lebat, lalu bumi itu menjadi subur mengeluarkan hasil. Jadi untuk memastikan ekonomi kita ni kuat, tak dapat tidak kita mesti menjaga hubungan kita dengan Allah. Ini sepatutnya yang disampaikan oleh para pemimpin Muslim di mana-mana negara sekalipun. Kemudian kisah Nabi Musa lah. Kisah Nabi Musa bermula daripada pertandingan sihir dan sebagainya. Cuma saya tak nak sentuh yang tu. Saya nak sentuh pada ayat yang ke 138 sampailah ayat 145. Ini kisah selepas Bani Israel bebas daripada Fir'aun, selepas mereka menyeberangi lautan, lalu mereka bertemu dengan satu kaum yang sedang menyembah berhala. Jadi Bani Israel mula menampakkan kedegilan dia apabila mereka minta kepada Nabi Musa supaya baginda mencipta satu Tuhan seperti mereka, dan ternyata permintaan mereka ini telah menimbulkan kemarahan Nabi Musa. Seterusnya ayat 142, 143 ni kisah bagaimana Nabi Musa dipanggil Allah untuk bermunajat dan mengambil kitab Taurat. Mula-mula Nabi Musa puasa 30 malam, kemudian ditambah lagi jadi 10 malam, maka sempurna 40 malam. Dan ketika bermunajat itu pada ayat 143 ni Nabi Musa berdialog dengan Allah. Tapi nak kena ingat, berdialog, bercakap dengan Allah dengan bahasa, dengan percakapan yang tidak boleh didengar oleh telinga, yang tak sama dengan makhluk. Tapi dalam dialog ini Allah Ta'ala, Nabi Musa melihat, memohon untuk melihat Allah. Allah Ta'ala kata, kamu tidak akan dapat melihat aku selama-lamanya di dunia. Lepas tu Allah Ta'ala tunjukkan kebesaran dia kepada gunung yang berhampiran dengan gunung Tur Sinai tempat Nabi Musa bermunajat. Lalu gunung itu berkecai kerana takutkan gentarkan kekuasaan Allah. Jadi Nabi Musa pun jatuh pengsan. Tuan-tuan, jatuh pengsan, bukan koma. Pengsan dengan koma ni dua perkara yang berbeza, jangan salah faham. Sebab itu ada orang yang mengatakan Nabi Musa pernah koma, lalu dibacakan beberapa ayat pulih daripada koma. Sebenarnya itu satu kenyataan yang kurang tepat. Nabi Musa tidak koma tetapi pengsan. Seterusnya dalam cerita-cerita ini juga disebut bagaimana Bani Israel sepeninggalan Nabi Musa telah menyembah patung anak lembu, dan Nabi Musa dapat tahu, dia turun dalam keadaan marah dan baginda mengambil tindakan-tindakannya. Dan cerita mengenai penyembahan patung anak lembu yang dipelopori oleh Samiri ini insya-Allah kita akan bincang bila kita sampai ke juzuk yang ke-16 dan surah Taha. Seterusnya dalam surah ini juga diceritakan macam Bani Israel pecah kepada 12 kumpulan. Ini pada ayat 160. Juga dicerita mengenai penduduk sebuah negeri berhampiran dengan laut ataupun
perkampungan nelayan, ayat 163 sampailah ayat 166, cerita bagaimana mereka melanggar arahan Allah untuk beribadat pada hari Sabtu, lalu mereka disumpah bertukar menjadi kera. Ini disebut. Dan lagi ayat yang ke-172. Ayat ni tuan-tuan dipanggil Al-Ahdul Awal ataupun Al-Mithaqul Awal, perjanjian pertama kita dengan Allah. Pada ayat 172 Allah Ta'ala ceritakan dahulu bagaimana semua anak-anak Adam pernah dikumpulkan di alam roh, lalu semuanya bersaksi bahawa Allah adalah Tuhan. Jadi kita ni sebenarnya kenapa kita dilahirkan atas fitrah Islam? Sebab ayat ini menceritakan dahulu kita pernah bersaksi bahawa sebenarnya Allah ni adalah Tuhan kita. Sebab Allah Ta'ala kata apa? Dalam ayat ni dikumpulkan semua zuriat keturunan anak Adam. Allah Ta'ala tanya, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhan kamu? Qalu bala syahidna, kata semua roh-roh di situ termasuk saya, tuan-tuan sekalian, ya, kami bersaksi. Inilah syahadah pertama kita. Sebab tu dalam Islam bila kita lahir ke dunia, kita sudah dikira sebagai Muslim. Seterusnya ayat 180 ni Allah Ta'ala Allah Ta'ala suruh kita berdoa dengan nama-namanya. Kita bertawassul dengan nama Allah. Kemudian ayat 188 ini penting juga, kenapa Allah Ta'ala suruh tegaskan kata kepada Rasulullah supaya baginda mengatakan dia tidak mengetahui perkara ghaib. Allah kata walau kuntu a'lamul ghaib. Allah Ta'ala suruh Nabi sebut, kalau sekiranya aku mengetahui benda ghaib, sudah pasti aku akan melakukan kebaikan yang banyak dan aku tidak akan ditimpa oleh musibah. Sebab tu tuan-tuan kena beringat di luar sana ramai orang yang mencari pengaruh menggunakan kononnya mereka boleh mengetahui perkara ghaib, sedangkan perkara ghaib hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan dedahkan perkara ghaib kepada malaikat dan juga para nabi dengan tujuan tertentu sahaja. Dan ayat-ayat ni banyaklah Allah Ta'ala sebut bagaimana para nabi, malaikat tak tahu benda ghaib kecuali setelah diberitahu oleh Allah. Kalau nabi pun tak tahu benda ghaib melainkan melalui cara wahyu, takkanlah kita kata orang-orang kita ni setengah-setengah tu bomoh ke yang mendakwa tahu itu dan juga ini boleh mengetahui perkara ghaib. Dan yang terakhir, akhir surah Al-A'raf, kalau saya nak sentuh ayat 204, ini mengenai adab dengan Al-Quran. Allah kata wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Bila Quran dibacakan, kamu ada dua tanggungjawab. Yang pertama, kena dengar dengan penuh perhatian dan juga senyap. Dan ini antara perkara yang kita silap. Kenapa kadang-kadang kita dapati ada setengah restoran yang kononnya nak menampilkan image Islami, dipasang kaset mengaji. Lalu orang pergi ke restoran tu, lepas tu orang pun duduk dalam restoran sembang makan minum sambil mendengar Al-Quran sebagai melodi sampingan. Itu sebenarnya tak betul tu, sebab itu bercanggah dengan adab kita dengan Al-Quran. Sebab Al-Quran bila kita dengar je Al-Quran, kita kena senyap dan juga beri perhatian. Dan kalau kita tak mampu untuk dengar, senyap, beri perhatian, jangan buka Al-Quran. Ini banyak benda yang perlu dibincangkan dan ini ramai orang tersilap faham. Dan kadang-kadang bila kita tegur ni, kita pula dianggap tidak Islami, anti Al-Quran. Sedangkan kita memahami Al-Quran mengikut apa yang Allah Ta'ala sebut. Seterusnya tuan-tuan, surah berikutnya adalah surah Al-Anfal. Ini daripada ayat 1 sampailah habis ayat ke-40. Dan kalau kita nak tahu apa cerita surah Al-Anfal, dia cerita berkaitan dengan Perang Badar. Kesemuanya cerita pasal Perang Badar di bahagian awal ni. Al-Anfal itu sendiri pun masuk dia harta rampasan perang. Kenapa? Ini adalah perang pertama yang mana umat Islam memperolehi harta rampasan perang. Dan antara yang menarik kalau nak bincang, ayat 19. Ayat 19 ini bagaimana Allah Ta'ala sebut, dia seolah-olahnya makbulkan doa Abu Jahal. Sebab Abu Jahal sebelum keluar ke medan perang Badar, dia berdoa di hadapan Kaabah supaya Allah Ta'ala berikan kemenangan kepada pihak yang paling benar. Dan ternyata Rasulullah ataupun umat Islam mencapai kemenangan. Itulah tandanya. Kemudian ayat yang ke-24 ini ayat favourite saya ni. Ayat favourite saya. Allah Ta'ala kata apa? Wahai orang beriman, sahut seruan Allah dan juga Rasulullah bila keduanya memanggil kamu kepada sesuatu yang menghidupkan kamu. Dan ayat ni saya duduk mengajar tafsir Al-Munir lama dah, karangan Profesor Wahbah Zuhaili. Ayat ini menjadi moto
kepada penulisan kitab tafsir beliau. Dan juga ayat ni juga Allah Ta'ala sebut, ketahuilah Allah yang membatasi di antara seorang tu dengan hati. Maksudnya, walaupun hati jantung berada pada tubuh kita, kita tidak memilikinya. Allah Ta'ala boleh twist, boleh tukar anytime sahaja. Dan seterusnya yang terakhir tuan-tuan, ayat 32-33. Ayat ni cerita bagaimana musyrikin Quraisy bersikap biadab. Mereka berdoa kepada Allah semasa baginda berada di Mekah supaya mereka diturunkan bala kalau sekiranya Rasulullah membawa kebenaran. Tetapi soalan ni, kenapa bala itu tidak turun kepada mereka? Jawapannya ada pada ayat yang ke-33. Allah Ta'ala kata dia tidak akan mengadab mana-mana pun tempat selagi mana ada dua benda. Yang pertama, Rasulullah ada di situ. Dan yang kedua, adanya orang yang beristighfar mohon ampun kepada Allah. Jadi kesimpulan dia, Rasulullah sudah tiada. Sekarang ini antara benda yang boleh menghalang adab turun ke dunia adalah wujudnya orang-orang yang sentiasa beristighfar. Mudah-mudahan kita orang yang sentiasa beristighfar kepada Allah Ta'ala. Dengan kerana itu, disebabkan kewujudan kita akan menjadi penyebab terhalangnya adab Allah. Itulah tuan-tuan lebih kurang isi kandungan juzuk yang ke-9. Kalau nak kira banyak lagi ni, kita boleh ulas. Tapi itu sekadar sinopsis umum. Mudah-mudahan ia menjadi sebab untuk kita nak baca Al-Quran. InsyaAllah. Kita jumpa besok untuk sinopsis juzuk yang ke-10. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.